forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap MB baru Kelantan. Apa dia cakap? Dua adu pembangkang penentang perjuangan Islam. Kita baca detail sedikit. Dalam satu video yang tular Muhammad Nasruddin mengeluarkan kejayaan yang dijumpai ketika menyampaikan kuliah Jumaat di Kelantan. Apa dia cakap? Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada rakyat Kelantan sokongan kepada perjuangan Islam. Alhamdulillah orang-orang muda bersemangat, orang tua tu sokmo dah sokongan perjuangan Islam ini. Orang muda sokong. Alhamdulillah sehingga tinggal 2 kerusi pembangkang. Tak apalah takut orang yang nak tengok hak lawan perjuangan Islam ni macam mana. Katanya dalam video yang berisi 4 saat. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Di akhir ni kita komen macam biasa. Ini saudara, apabila saya menatap yang tular dalam media sosial, culaan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Kelantan, saya melihat beliau menganjurkan kuliah Jumaat. Dan ini bila beliau mewujudkan kuliah Jumaat, itu mengimbau nostalgia kita, saudara, saat negeri Serambi Mekah itu dipimpin oleh almarhum Tan Sri Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Bagi saya, yang semua ini memungkinkan tercernanya syumul kesucian Islam. Tapi malangnya, saudara, harapan saya tinggal harapan, jauh meleset, saudara. Meskipun usai, sewaktu bila lepas mengangkat sumpah jawatan, beliau mengatakan mahu menjalin hubungan baik dan mesra dengan kerajaan pusat. Tiba-tiba selepas kita mendengar ucapannya dalam kuliah Jumaat, saudara, kuliah subuh Jumaat, saya tak dapat nak membayangkan apa nak terjadi pada negeri Kelantan bagi tempoh 4 atau 5 tahun mendatang. Ini kerana saya melihat bahawa api permusuhan masih lagi dinyalakan. Caci mencaci antara satu sama lain, dan nampaknya tidak akan pudar di Kelantan, saudara, apabila kuliah Jumaat sulung Menteri Besar Kelantan menyatakan bahawa 2 kerusi yang dimenangi oleh calon daripada perpaduan di Kelantan itu adalah simbol pihak yang menentang perjuangan Islam. Saudara, kita perlu hadamkan, saudara, kata-kata itu kadang-kadang membawa maksud yang terlalu luas. Bila dikatakan 2 calon ini menentang perjuangan Islam. Jadi apakah 2 calon ini kafir? Saudara, menentang perjuangan Islam artinya, saudara, menentang Islam. Itu bukan rendah maksudnya, saudara. Aduhai. Jadi apakah adun Kota Lama, iaitu Yang Berhormat Dr. Hafizah dari Pakatan Amanah, dia tidak berjiwa Islam. Sedangkan Dun Kota Lama, Dr. Hafizah, dia mengucap 2 kalimah syahadat. Jadi sepatutnya, saudara, Menteri Besar harus melihat pembangkang dalam Dun, kedua-dua Dun tersebut, saudara, adalah kehadiran pihak yang mahu membantunya mentadbir negeri Kelantan bagi semak dan imbang. Jadi bila Dun daripada Kota Amanah, begitu juga Dun daripada ini di Gua Musang, saudara, timbalan Ketua Bahagian Gua Musang yang menang kursi sebut digalas, saudara. Apakah mereka tidak mengucap 2 kalimah syahadat? Tak betul, saudara. Dan situasi ini, saudara, saya melihat merupakan permulaan buruk bagi kejayaan seorang Menteri Besar Kelantan, saudara. Melawan parti mereka dianggap melawan Islam. Jadi masih lagi ada, saya. Apakah apabila wakil rakyat lain menegur isu tata kelola Kelantan akan dianggap melawan Islam? Ironinya, Menteri Besar umumkan sebelum ini untuk bina hubungan baik dengan kerajaan pusat, yang tapi kini dianggap sebagai musuh Islam pula. Jadi dalam keadaan begini, banyaklah orang menulis menyatakan, wajarkah Perdana Menteri melayan kendak-kendak atau tuntutan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan? Jadi dalam keadaan begini, saudara, saya kadang-kadang tertanya-tanya, di mana nilai Islam yang mahu diwujudkan di Kelantan? Sedangkan Kelantan ini nak dijadikan sebagai Serambi Mekah, saudara. Isu okeylah, kita ketepikanlah soal isu air, isu ekonomi, rakyat miskin apa semua. Okey, kita ketepikan. Tapi bila menyentuh soal akidah, bila mengatakan menentang perjuangan Islam, ini satu benda yang agak bagi saya lah sukar untuk kita terima. Yang lahir, hadir daripada mulut seorang pemimpin, saudara.
Sebab itu, saudara, bila bercakap benda begini, saya cuba menghubungi saudara saya itu Omar, sahabat saya. Saya bila bercakap soal Kelantan, lebih-lebih lagi soal parti PAS, seringkali saya berbincang dengan sahabat saya, saudara saya itu Omar. Beliau adalah merupakan penyokong tega, penyokong nombor wahid PAS, sebab dia dulu lagi zaman kami, zaman pemuda. Dan beliau merupakan sahabat karib, sahabat baik pada almarhum Tuan Guru Tan Sri Nik Abdul Aziz. Jadi saya bagaimanapun, saya tak dapat menghubungi beliau, tapi saya lihat ada tulisannya. Tulisan saudara Sayuti ini agak bolehlah kita hayati bersama. Katanya, gasing pangkah. Kalau ia tidak memangkah, bukan gasing pangkah namanya. Jadi, saya dikirim klik video kuliah sulung Nasaruddin Daud sebagai Menteri Besar di Medan Ilmu pagi tadi. Saya kira selepas dilantik jadi Menteri Besar, dia akan mengubah pendekatan dan cara dia berpolitik. Juga beranjur untuk berubah. Kegemarannya sebelum ini yang suka pangkah memangkah pihak lawan, harapnya dikendurkan. Jadi sinismanya kepada lawan juga dihentikan sesuai dengan kedudukannya sebagai Menteri Besar untuk semua pihak. Tapi nampaknya, kata Sayuti, Nasaruddin payah untuk ubah fi'il perangai meskipun dah jadi orang nombor 1 di negeri Kelantan. Sebagai Menteri Besar, beliau patut faham apa yang menyebabkan rancangan PAS hendak laksanakan hukum wuduk itu terhalang. Kalaupun bukan orang Kelantan bawa ke mahkamah, perlembagaan juga menghalang. Itu persoalan tentang hukum wuduk. Tapi kenyataan yang tidak manis sebagai Menteri Besar apabila beliau menyifatkan kemenangan 2 kerusi Pakatan Harapan di Kota Baru dan di Gua Musang itu sebagai tanda orang tentang Islam di Kelantan. Katanya Datuk Sayuti Omar, dia kata celupar kenyataan itu. Jadi katanya terlalu egois. Amat egois kenyataan itu, dan ia menunjukkan kedudukan Menteri Besar sebagai Menteri Besar masih lagi berdendam dengan lawan. Kemenangan dan derajat yang diperolehnya tidak merubahkan keadaan dirinya, maka ia semacam sia-sia saja anugerah ilahi. Sepatutnya, kata Sayuti, kata-kata sinis dan hanya sebegitu tidak keluar dari mulut beliau setelah bergelar Menteri Besar. Politik mencela orang dan mengamit takbir yang tidak kena pada tempatnya perlu dihentikan. Politik bukan jenaka, bukan wayang dan bukan hiburan. Politik adalah sesuatu yang serius. Jadi saya tegur ni kerana beliau minta ditegur jika ada yang salah dan tidak kena, kerana dia sendiri jauh dari khair raya sedap menjadi Menteri Besar lah. Jadi kadang begini juga saudara, kita melihat sewajarnya dihentikanlah poster-poster yang dia tulis, yang tulas saya nampak saudara, ada poster-poster tentang ditujukan kepada mak ayah. Poster-poster saudara yang masih berlegar lagi dalam media sosial. Katanya sila daftar anak-anak anda sebagai ahli PAS. Kalau tak ada nombor ahli PAS, masuk neraka. Itu keadaan masih lagi berlegar. Suasana ini tidak sesuai saudara. Sudahlah, cukup-cukuplah kita menonggang agama. Dan saya masih ingat lagi saudara, ada yang tular dalam media sosial video. Sama ada dipadamkan, tak tahulah. Tapi dalam kiriman teman-teman ada lagi bagaimana seorang ahli PAS yang begitu tawaduknya. Dia mengatakan bahawa kerajaan Pakatan Harapan ini akan tumbang dalam bulan Ogos. Dan yang saya sedihnya apabila isterinya dijadikan galang ganti. Dengan sumpahnya, kalau tiada pertukaran kerajaan, wabillahi katanya, dia akan ceraikan isterinya dengan talak 3. Astaghfirullahalazim. Takkanlah sampai begitu sekali. Saya haraplah kalau ada media itu yang tular di media sosial, saya harap beliau tarik baliklah. Cukup-cukuplah kita bermasalah. Takkanlah wanita jadi galang ganti, isteri galang ganti. Dan saya harap jugalah Yang Amat Menteri Besar Kelantan berusaha untuk menyantuni supaya perbalahan antara sama rakyat di Kelantan khususnya tidak berterusan. Contohilah Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Saya melihat bila adanya kuliah pagi Jumaat, seronok saya saudara. Saya merasakan bahawa imbauan saya, tak ada lagi lah orang macam ni Amar yang syarat dengan maki hamunnya saudara. Paling tidaknya beliau akan merubah keadaan, mencontohi Tuan Guru Tan Sri Nik Abdul Aziz saudara. Tapi itu tidak tercerna hari ini. Saya kecewa. Tapi bagaimanapun, sebab dia kata tegurlah dia kalau dia terlajak ataupun melakukan kesilapan. Jadi sebagai warga cinta damai,
saya secara peribadi menegur Yang Amat Menteri Besar Kelantan, cukup-cukuplah kita mewujudkan perbalahan sesama insan. Janganlah kita gunakan agama Islam ini untuk memecah belahkan rakyat. Rakyat perlu disantuni dan ekonomi perlu dipeningkatkan. Saya lihat ada dalam media sosial juga sahabat saya 2-3 orang yang tular mengatakan bahawa keadaan kalau berterusan berpolitik begini, maka ekonomi tidak dapat ditangani, kehidupan rakyat bagaimana? Apakah matlamat mereka nak menggagalkan kerajaan hari ini? Itu masalah besar, saudara. Okey, tuan-tuan, komen saya ialah tak patut MB Kelantan yang cakap macam ni kerana Allah turunkan Islam ini untuk semua umat manusia yang mengucapkan 2 kalimah syahadah. Allah tak turunkan Al-Quran hadis hanya untuk parti PAS sahaja. Tak patut dia, tak boleh dia cakap macam tu. Kita ni, siapa-siapa yang mengucapkan 2 kalimah syahadah ialah Islam. Jika kita lihat di luar negara, tak ada pun parti PAS dekat sana. So, janganlah kita cuba pesongkan pemikiran orang macam ni. Tak baik cakap macam ni. So, kita berharap pihak berkuasa menjawablah isu ni. Janganlah teruk betul pemikiran macam ni. Okey, tuan-tuan. Mari kita menyokong kerjaan perpaduan Nabi Muhammad Ibrahim. Assalamualaikum.